اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyanzuru bihi wa liya'lamu hadza balaghun linnas. Innama huwa ilahun wahid. Wa litadhakkarul albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tubna 'indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan melihat struktur fi'il. Ya, minggu lepas kita dah sambung. Jadi bila kita melihat struktur fi'il, dia lain dengan isim. Bila isim dia ada 15 phrases, ya. Ingat lagi tak? 1 jar majrur. Ya, 2 mudhaf. Yang 15 tabi'. Tabi' ada 4. Ya, jangan lupa tu. Kita yang pertama sekali bila kita nak lihat pada fi'il, tajuk dia bab al-fi'li fil Quran, ya. Fil Quran, ya. Babul fi'li fil Quran. Babu ni pintu ataupun division bab. Bab fi'il dalam Al-Quran ni. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang pertama sekali saya tulis dulu sikit, ya. Kita jumpa kalimah fa'il dalam Al-Quran. Kena tak kena fa'il? Fi'il. Fi'il, ya. Fi'il. Fi'il. Ataupun kita kata fi'lun. Masalah kena tak kena fi'il. Bila kita kena fi'il tu, yang kedua, kita akan bawa dia punya madi dia. Madi dia. Ataupun kita kata root, akar dia. Okay? Akar dia. Ya. Lepas tu tuan-tuan kena lihat fi'il itu jenis dia. Jenis dia dari segi masa. Sama ada dia past tense ataupun present tense ataupun dia panggil future, ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil imperative. Imperative. Saya harap malam ni kita dapat clear, ya. Past tense ni kemungkinan perkataan zahabah. Ni past tense tak? Ya. Kalau present tense habu. Kalau future tense izhab. Yes. Dari segi masa. Okey, dari segi masa. Sebab masa ada apa tu 3 jenis. Past tense. Dalam bahasa Arab kita dah belajar, ini nama dia madi. Madi maknanya masa lampau. Madiun. Ini nama dia mudhari'un. Mudhari'un ni sedang. Yang ini nama dia amar ataupun amr. Lepas tu yang keempat, kita lihat bila jumpa fi'il, kita lihat di belakang dia, di belakang fi'il tu, itu yang lain. Di belakang fi'il tu ada tak isim
berbaris atas. Berbaris atas. Isim berbaris atas ni, atau tidak ada isim berbaris atas. Tidak ada isim berbaris atas. Okey. Okey, yang keempat ya. Bila kita tengok fi'il, selalunya lepas fi'il itu ada isim berbaris atas ataupun tak ada isim berbaris atas. Jadi kita boleh tengok jelas isim tu berbaris atas atau tidak berbaris atas. Kalau ada isim berbaris atas, maka dia itu adalah satu jenis nama fi'il. Dan kalau tak ada, itu satu jenis nama fi'il. Kita akan terang sebentar nanti. Ya. Dan yang kelima, bila kita jumpa fi'il, tuan-tuan, kita kembali kepada root dia. Kita akan lihat sama ada fi'il itu fi'il sahih ataupun fi'il mu'tal. Mu'tal. Ini nama dia sahih, ini nama dia mu'tal. Sahih ya, dan mu'tal. Sahih kita kata dia tidak ada alif wa ya. Ingat tak? Ingat lagi tak? Tak ada awi, tak ada awi. Kalau mu'tal ada awi. Yang keenam, bila kita jumpa fi'il, kita nak lihat dia tu dari bab mana. Dari bab mana fi'il tu. Fi'il sahih ni, tuan-tuan, ada sahih salim. Ingat lagi tak? Ada sahih mudha'af dan ada sahih mahmuz. Cuba sebut mahmuz. Jangan mahmuz. Mahmuz tu daripada hamzah. Ada hamzah. Sebagai contoh, bila kita jumpa saja fi'il, kita kembalikan kepada root. Jumpa saja apa jenis fi'il, kembalikan kepada root, maka kita akan tengok sama dia itu fi'il sahih ataupun fi'il mudha'af. Salim, saya kata dulu contoh dia daraba. Ingat, sebahagian besar fi'il dia mempunyai 3 suku kata. Ba, dari fa, la, 3. Macam kita makan, 2 saja. Dia akala. Kita 3, majoriti 3. Dia daraba. Kita pukul. Dan dia ni, dalam ni ada orang, ada jantina, ada masa dan ada perbuatan. 4 perkara kan. Kita kalau pukul je lah, tak ada orang. Itu beza Arab kan. Okay, jadi kita kembali pada asal. Kalau mudha'af ni, dia 2 perkataan yang ada tasdid. Marra ni artinya jalan. Ya, marra. Sebenarnya 3 juga ni. Asal dia marra, 3 juga. Ya, kemudian boleh tu? Boleh? Ingat ya. Okey. Yang mahmuz ada 3. Ada 3 kategori, ada 3 jenis. Satu, hamzah dia di awal. Di fa, di awal. Awal, tengah dan akhir. Hamzah dia di awal. Akala, dia seorang lelaki telah makan. Okey. Yang kedua, sa'ala. Dia seorang lelaki telah bertanya. Sa'ala soal ya. Okay. Kemudian yang ketiga,
kita kata dia seorang lelaki telah datang. Jadi tuan-tuan, bila kita jumpa fi'il, kita kembalikan kepada sahih, kita bear in mind bahawasanya sama ada dia sahih salim, sahih mudha'af, dan sahih mahmus. Kalau mahmus pula, mahmus yang pertama, mahmus yang kedua, mahmus yang ketiga. Mahmus pertama, nama dia mahmus misal. Misal tu maknanya an example mahmus, very good mahmus. Misal, example. Okay, kalau di tengah dia panggil ajwaf. Ajwaf tu maknanya hollow, di tengah. Ya. Kalau di akhir, nama dia nakis. Nakis ni kurang. Nanti bila kita pecahkan perbuatan ni, kita tahu kenapa nama dia kurang. Ya, orang Terengganu dia kata kurang. Kenapa ajwaf tengah-tengah? Ya, kenapa misal? Misal ni kenapa dia kata contoh? Nanti kita akan belajar bila kita pergi lebih dalam lagi. Jadi tuan-tuan, fi'il sahih dia ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan ada 5. Jadi 5 ini kita akan go through very detail in the Quran. Okay? Tuan-tuan ingat ni, ini yang kelima ya. Yang kelima ni komplement. Komplement ni pelengkap saja. Tapi kita kena belajar juga dengan detail. Okey? Lepas sahih, dia mu'tal. Dia mu'tal. Mu'tal ni nama dia berpenyakit. Sebab bila ada salah satu dari 3 simbol ni ada huruf ilaf, alif atau wa atau ya, bila dia nak bertukar kepada bentuk-bentuk lain nanti dia banyak masalah. Dia banyak masalah dan dia tidak ada peraturan tertentu kecuali kita kena ikut dalam Quran. Ya. Ingat, bila dia mu'tal, dia ada salah satu dari 3 tu, alif atau wa atau ya. Dalam tajwid dia kata huruf mat, tapi dalam nahwu dia kata huruf ilaf, huruf mu'tal. Okey. Huruf mu'tal. Ingat, dari yang pertama kita kata dulu wa'ada. Ini jenis pertama. Huruf mu'tal dia di kepala. Di kepala ni nombor 1. Ya, huruf mu'tal dia nombor 1. Wajada. Sama je. Wajada ni artinya dia seorang lelaki telah mendapati, menemui. Wajadaka dhallan fahada. Okay. Saya rasa lepas ni tuan-tuan akan dapat, akan seronok balik nanti. Oi, dapat. Saya yakin dapat. Kalau Tok Guru yakin dapat dah tu. Tapi contohlah InsyaAllah. dia satu waw saja. Satu waw, tapi dalam Quran tu waw tu wa ataf. Satu tu waw ataf. Wa ataf. Sebab ada saya tengok waw wajah. Tu. Wa ataf. Jadi waw tu ni lah. Wa ada. Ya? Wajada ni mendapati. Mendapati, menemui. Wa ada menjanjikan. Yang kedua, huruf illah dia di tengah. Qala di tengah. Tengah. Qala ni maknanya telah bersabda kalau untuk Nabi, kalau untuk Allah telah berfirman, kalau untuk kita telah berkata-kata, telah bercakap. Ya. Ataupun nala telah mencapai. Telah mencapai. Ini huruf mat dia di tengah. Ya. Huruf mat di tengah. Yang ketiga, huruf mat huruf illah dia di akhir. Sa'a. Huruf illah dia ya, tapi di akhir. Sa'a ni artinya berusaha keras. Berusaha keras, sa'a. Ya, ini 3 huruf. Sa'a ya. Ini root semua. Semua contoh dalam root, dalam asal. Yang keempat, nawa.
Nawa artinya dia telah berniat, dia telah melakukan niat, dia seorang lelaki telah melakukan niat. Nawa. Nawa ni dia double, di tengah dan di akhir, berturut-turut. Dia ada dua huruf i'laf, di tengah dan di akhir. Di tengahnya waw, di akhirnya ya. Ya. Dan yang akhir sekali dia kata waqa. Dia dipisahkan. Ya, ni ada dua. Di awal, di akhir. Di awalnya waw, di akhirnya ya, tapi dipisahkan oleh ain, qaf. Jangan lupa ini nama dia fa. Ingat lagi tak? Ini nama dia ain, ini nama dia lam. Daripada fa, lam. Okey. Jelas tu? Jadi yang ini ni nama dia mu'tal misal. Macam ni juga. Yang ini mu'tal ajwaf. Ajwaf ni tengah. Yang ni mu'tal nakis. Yang ni double. Dua-dua double. Kalau double dia panggil lafif. Biarlah 10 kali pun kita sebut lafif. Jadi ini lafif, ini lafif. Lafif ni artinya double, bertindih. Tengok sini, ini double dekat-dekat. Orang Terengganu kata dekat-dekat tu berturut tak? Berturut kan? Bila berturut ni kita kata lafif berturut. Ini double juga, tapi double dipisahkan oleh ain. Ini kita kata lafif berpisah. Tapi kita pakai dalam bahasa Arab lah. Kalau lafif berturut-turut dia kata lafif makrun. Cuba sebut makrun lah. Kalau berpisah dia kata lafif mafruk. Tak ada lagi dah tuan-tuan ilmu berkenaan dengan jenis perbuatan ini je. Kalau tuan-tuan pergi tanya mana-mana orang yang dah belajar lama-lama, cuba bawa satu contoh mu'tal lafif nakis, pening kepala dia. Dah boleh dia kena buka nota juga. Berat dia, kecuali pakar nahu. Ya. Jadi tuan, mu'tal ada 5. Ada 5 ya? Ada 5. Ajwaf 2, ini 3, ini 4, ini 5. Semua sekali 10 per 10. Kita akan go through one by one. Ya, selepas kita faham apa tu item-item ni. Tajuk untuk fi'il ada 10. So kita akan pergi kepada tajuk pertama dulu, daraba. Jadi sebelum tajuk pertama tu kita terangkan 10 ni. Kita akan tengok semua fi'il sahih salim dalam Quran sampai detail. Lepas tu kita pergi pula kepada mudha'af. Kita pergi pula kepada mahmus, dan mahmus ada 3 jenis. Habis ni kita pindah kepada mu'tal. Jadi bila kita jumpa apa juga perkataan, kita akan kembalikan kepada root dia. Root dia 3. Bila root dia kita kembalikan, kita akan jumpa sama dia datang dari ini, atau dari ini. Jangan kita tahu root dia. Kita tahu root dia. Sebab daripada root ni dia boleh jadi isim, boleh jadi fi'il. Okey? Okey, tengok sini dulu. Nota yang saya bagi ni adalah sebahagian dari fi'il mu'tal. Sebahagian dari fi'il mu'tal. Ya. Okey. Yang pertama tu wajadah. Nampak tak wajadah? Nampak tak wajadah? Wajadah tu tuan-tuan kena tulis nombor 1. Tulis di atas tu. Okey.
Tulis di atas al-mudhari' tu nombor 1. Ada tak? Ada tak? Okay. Atas madi boleh juga. Dia sepatutnya tulis di tengah tu, atas mudhari' tu. Tuan-tuan kena buat ni. Madi mudhari' amar, tuan-tuan kena buat macam ni. Macam tu. Tulis nombor 1. Tu. Nampak tak? Oh, 2 tu. 3. Madi mudhari' amar, buat satu, nombor 1. Boleh? Boleh tu? Yes. Buat nombor 1. Sini. Yeah. Okay. 3 tu. Jadi satu al-madi, al-mudhari', al-amar, an-nahyu tu tak payah. Ya, itu tak payah. Kemudian yang kedua, qala. Nampak tak qala? Qala yaqulu kul. Itu nombor 2. 3 ni. Nombor 2. Ni 1, ini 1 2 3 nombor 2. Nah, ni tak payah. Tak payah. Tak. 2. Ni dah tahu. Ni tak payah. 2. Yes, nombor 2. Kalau tuan-tuan faham struktur ni, tak apa. Jadi qala yaqulu kul jadi nombor 2. Ya. Ni qala yaqulu kul nombor 2. Ya. Tuan-tuan, nombor 2 inilah. Ya. Iaitu mu'tal ajwaf. Lepas tu yang bawah tu jara, yajri, ijri. Jara tu maknanya mengalir. Yajri sedang mengalir, ijri alirlah. Jadi buat juga, sama juga. Di sini kena buat nombor 3. Nombor 3. Yang mana Ustaz? Jara. Yang bawah. Ada ni. Jara, yajri, ijri, buat bawah. Ya, buat nombor 3. Ijri nombor 3. Okey. Jara mengalir. Ya, air mata mengalir. Parit mengalir, sungai mengalir, jara. Ini dalam Quran ada semua ni. Kemudian yang akhir sekali perkataan waqa. Waqa, yaqi, qi. Ini nombor 5. Nombor 5 lah. Ini nombor 5. Nombor 4 tak ada. Nombor 4 tak ada. Nombor 4 ini sebagai example saja. Nombor 4 tak ada. Itu nombor 5. Nombor 5 tu kita kata mu'tal, lafif, mafruq. Dia berpisah kan? Waqa artinya prevent ya. Prevention is better than cure kan? Prevent. Ya, okey. Jadi an-nahyu jangan kacau. Okey, an-nahyu jangan kacau. Ya. Jadi Noban, setiap fi'il yang ada 10 ni, seperti contoh yang kita bagi di sini, dia akan berpecah kepada madi, mudhari', amar. Yes. Madi berpecah pada 14, mudhari' 14, 28, amar 6. Jadi berapa? 28 dengan 6 30, 34. 34 kali dengan 10. Ya, kali dengan 10 ni, yang ni pun 34. Yang ni pun 34. Yang ni pun 34. Dah tengok. Ini 34, ini 34, ini 34 kali dengan 10 340. Kali dengan 10 lagi 3,400 ya. Kali dengan 480. Itulah dia kalimah dalam Quran. Kalau tuan-tuan boleh kuasai, semua dapat. Sebab kalimah fi'il roughly about 480. 450 to 480. Itulah dia. Jadi bila kita kaji fi'il, kita akan kaji dia sahih ke mu'tal. Okey. Bila kita jumpa fi'il dalam Quran, kita tengok yang kedua, ada tak isim selepas fi'il baris atas? Boleh? Sekarang ni ada nak tanya? Khilaf yang saya bagi ni, ini dari Mu'jam. Jadi besok bila tuan-tuan dah belajar habis dengan saya, tuan-tuan boleh baca Mu'jam ni steady je. Tidak tak boleh baca Mu'jam. Ini kita contoh selai daripada Mu'jam yang saya
Ambil. Iaitu muka surat pertama tak? Bila kita belajar bab fi'il, ya, fi'il, kita mesti ingat bab fi'il. Dia punya, tuan-tuan, bila belajar bab fi'il, dia macam bab isim juga. Dia ada struktur juga. Ada struktur dia. Ya, struktur fi'il, dia ada fi'il, dia ada fa'il, dan dia ada maf'ulun bih. Ya. Cuba sebut maf'ulun bih. Fa'ilun. Fa'il. Seperti kita kata perkataan, ya. Sebagai contoh kita kata ja'ala al-arda, ya, dalam ayat Quran ni. Ya, tengok muka surat ni. Tengok apa tu ayat yang ke-22 tak? Allazi ja'ala lakumul arda. Nampak tak? Allazi ja'ala lakumul arda. Jadi di sini ja'ala, ya, tetapi di sini dia tulis lakumul arda. Kita kata bila jumpa saja fa'ilan Quran, ini jelas fa'il madi. Tidak payah lagi kita nak bawa kepada fa'il madi sebab dia dah madi. Ja'ala. Dan kita tengok lepas ja'ala ada tak isim yang bagi depan? Tak ada. Yang ada lakum. Yang adanya lakum. Tuan-tuan faham ni? Lakum ni maknanya bagi kamu. Ini jawa majrur. Ini jar, ini majrur. Dalam kitab ni dia tak tulis jawa majrur, dia tulis majrur je. Majrur. Ya. Tapi yang adanya isim baris atas. Isim baris atas. Majrur tadi kan ada lam. Adalah. Lakum ni bagi kamu. Ja'ala, dia telah menciptakan bagi kamu. So kita mesti ingat, dalam ja'ala ni ada pembuatnya yang tersembunyi. Yes, pembuatnya adalah Allah. Jadi oleh sebab itu dalam teori struktur ini, okey, dalam bahasa Arab, ja'ala ni sudah dikatakan ayat, jumlah, walaupun satu perkataan. Sebab di dalamnya sudah ada ja'ala huwa, walaupun satu perkataan. Dia sudah kata jumlah, tapi jumlahnya tidak understand. Dia panggil tidak mufidah. Berbandingnya kalau dia kata ja'alal arda, ini sudah mufidah. Ya, boleh tak? Bila tuan-tuan jumpa satu perkataan dalam bahasa Arab, perkataan perbuatan, dia sudah jumlah, tapi jumlahnya tidak mufidah, walaupun dia satu perkataan saja. Okay. Jadi kita mesti ingat struktur dia ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih ni mesti baris atas, dan ada fa'il, ada fa'il, tapi tidak ada maf'ulun bih. Ini kita kata susunan ayat fi'il. Dia panggil struktur fi'il. Fa'il, maf'ulun bih, ataupun fa'il, tak ada maf'ulun bih. Lepas tu di sini sama ada bab isim jenis 1, bab isim jenis 2, bab isim jenis 3, sampailah ke 15 yang kita belajar. Ingat lagi tak? Ini bab isim. Jadi ini
dalam kajian struktur dia kata komplement tu makna pelengkap kepada ayat ini, kepada body ini. Ini body struktur fi'il. So sekarang kita tengok ayat ni, ya. Ya ayuhan nas, itu tak ada fi'il kan? U'budu. Ayat 21, ayat 21 Baqarah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. An-nas tu manusia. U'budu rabbakum. Allazi tu isim mausul kan? Jangan peduli, dah belajar dah tu. U'budu rabbakum. Okay, bila tuan baca Quran, ya ayyuhan nasu, itu ya ayyuhan tu kepala, ya, kepala ayat kan. An-nas tu isim manusia. Kita bukan tengok isim, kita tengok fa'il. U'budu rabbakum. Tengok ni, u'budu. Tuan-tuan, rabbakum, yes. Rabba pada atas, betul tak? Jadi u'budu ni fi'il amar. Di dalam ni ada orang. Orangnya ialah antum. Orangnya adalah antum. Sembahlah kamu semua. Antum ni laki-laki ramai. Root dia abada. Dan dia ni fi'il sahih salim. Sahih salim. Jadi bila tuan-tuan nak mengajar tafsir, tuan-tuan sekalian, firman Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu, kata Ustaz Zahzan, u'budu jamaknya antum, rootnya abada, fi'ilnya fi'il sahih salim. Kalau orang tahu, tahulah. Kalau orang tak tahu, apa ni salim-salim ni? Jadi Ustaz Zahzan dia akan sebut dengan detail bila dia menerangkan sesuatu keyword. Tuan-tuan, dalam Al-Quran perkataan perbuatan itu adalah keyword. Keyword di sini, wajiblah kamu sembah Tuhan kamu. Itu perintah. U'budu tu ayat perintah. Sembahlah Tuhan kamu. Rabbakum, Rabba ni yang kena sembah ni Allah. Sebab itu dia bagi atas. Dia bagi atas. Ini maf'ul bih. Dan ini mudhafun ilaih. Tuhan siapa? Tuhan kamu. Ini mudhafun ilaih. Tuhan itu kepunyaan kamu. U'budu, dalam ni ada orangnya, iaitu antum. Duduk pada waw. Allazi khalaqakum. Nampak tak? Khalaqakum. Khalaqakum. Tengok. Ni khalaqa fa'il madi. Khalaqakum. Kita kena pecahkan. Khalaqa campur dengan huwa, campur dengan antum. Khalaqa, dia telah menjadikan kamu. Jadi dengan sendirinya kum ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Di dalam ni ada orangnya, iaitu huwa. Huwanya ialah dianya ialah Allah. Satu perkataan saja menjadi satu ayat yang lengkap. Khalaqa, dia telah menjadikan kamu. Kamu yang kena jadi. Di sini maf'ulun bih fi mahalli nasbin, maf'ulun bih. Ya, ni khalaqa kum kena jadi. Ini khalaqa. Jadi dalam ayat ini sudah ada satu perbuatan u'budu, tapi lengkap. Ada fa'il, ada maf'ul. Khalaqakum, ada fa'il, ada maf'ul. Lepas tu tattaqun. Nampak tak? La'allakum tattaqun. Nampak tak? Ya, tattaqun. Tengok ni. Ni.
tattaqun, semua orang tahu ni. Tattaqun ni maknanya kamu semua bertakwa. Iaitu fi'il dia ittaqa, fa'il dia antum. Ittaqa tapi fa'il madi. Fa'il mudhari' ni tattaqun, kamu semua bertakwa. Jadi yang ada fa'il dan fa'il tapi tak ada mangsa. Ini jumlah fa'il lah. Ini fa'il. Bila kita jumpa tattaqun, tuan-tuan kena bawa root dia ittaqa. Setiap minggu kita jumpa ittaqullah, ittaqa. Fa'ilnya 5 huruf. Bila 5 huruf, kita belajar dulu, dia bermakna takwa kepada Allah ni satu proses yang bukan boleh dapat sekaligus. Kadang-kadang beriman, kadang tidak beriman, kadang bertakwa, kadang tidak. Jadi sebab itu, it is a process yang boleh dicapai, bukan mudah. Tattaqun makna bertakwa. Banyak ciri-ciri orang bertakwa. Ini tattaqun. Tuan kata la'allakum tattaqun. Yes, 3 dah. Ini saya beritahu, ini adalah struktur asas fa'il. Tapi yang banyaknya struktur isim. Kadang-kadang struktur isim ni dia letak dulu depan ni, baru struktur fa'il. Nanti kita jumpa lepas ni. Selalunya fa'il, maf'ul. Fa'il, tak ada maf'ul. Tapi barulah dia pilih salah satu daripada 2 ni. Salah satu dari 5 banyak. Kadang ini ada 2 kali. Kadang ini ada 3 kali dalam satu ayat. Kita jumpalah, jangan ke mana-mana. Lepas ni ada. Yang penting tu tuan-tuan tahu ini 1 of 15. Kadang tabik, kadang atau maktub, kadang nak manut. Ya. Ini struktur. Kalau tak mahir tak apa ni. Nanti lama-lama kita akan mahir bila kita hadam kitab betul. Kitab Mu'jam tu. Saya pun duduk berusaha macam mana nak suruh tuan-tuan dapat baca cepat kitab tu. Jadi kita mula mana ni? Ya, dah tiba tu ke? Ya. Ittaqa, root dia. Tapi tattaqu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bawah pattern antum. Ya, antum. Iaitu nombor apa tu? Nombor apa tu? Kalau tengok di sini, nombor 9. Nombor 9. Tajidun. Ya tak? Pattern yang sama. Nombor 9 dalam ni. Dalam ni. Pattern yang sama nombor 9 ya? Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tajidun. Ini, tengok ini. Ini. Tengok ni, tajidun. Ini yes. Nombor 9. Jadi mana-mana pattern boleh. Ini tajidun. Sama je. Pattern yang sama. Pattern 9. Ya. Ya, tuan-tuan tengok ya. Tattaqun, ini saya nak latih tuan-tuan untuk mengenali ni. Tattaqun pattern nombor 9 dalam apa juga jenis 4 ni. Cuba tengok nombor 9 fi'il mudhari'. Iaitu yang pertama tu tajidun, betul tak? Ya, yang kedua tu tajrun. Sama tak? Yang qala tu taqulun. Kemudian takun. Itu yang penting saja, huruf pertama dengan huruf akhir ni sama. Tajrun. Ta bermakna anta, wa nun bermakna antum. Tajidun ni pattern ni, tattaqun. Pattern sama. Tapi pattern ta dengan wa nun sama di belakang. Yang tak sama yang tengah ni. Yang tengah dia ittaqa. Root dia ittaqa, yang itu root dia wajadah. Wajadah. Tak apa, tanya saya biar kita jelaskan dengan betul. Yajiduna. Wajadah. Sebab kita tengok sampel daripada fi'il mu'tal susah. Sampel fi'il sahih tak ada. Okey, sekarang kita tengok ayat seterusnya. Jadi tuan-tuan mesti ingat ayat yang kedua tadi, ayat yang pertama tadi, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang yang daripada sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. U'budu, root dia abada. Ingat, Rabbakum
itu maf'ulun bih. Ya, khalaqakum, ru' dia khalaqa. Ya, kum jadi maf'ulun bih. Okey. Lepas tu tattaqun, ru' dia ittaqa, 5 huruf. Ya, fa'il dia antum. Maksud dia kamu semua, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Ayat berikut, allazi isim mausul. Jangan lupa kan? Itu bab isim. Ja'ala lakumul arda. Ja'ala artinya telah menjadikan. Ja'ala fa'il. Ja'ala telah menjadikan. Dia tak ada fa'il di sini. Fa'il dia ada dalam fa'il, iaitu tersembunyi, iaitu huwa. Huwa tersembunyi dalam ni, iaitu ialah Allah. Yang dia yang telah menjadikan al-arda. Al-arda isim bari atas. Ini jadi maf'ulun bih. Al-arda. Al-arda maf'ulun bih. Okey, tuan-tuan, kita nak tengok sub tu maf'ulun bih saja. Walaupun di belakang tu ada isim yang bari atas, dia kata firasha. Ini bab isim yang kita belajar lepas, dia jadi hal. Ingat lagi tak? Ingat tak? Hal. Dia bari atas juga tapi dia jadi hal. Hal ni kategori isim yang lepas kita belajar dulu. Jangan campur dengan ini. Kita nak maf'ulun bih saja. Ini komplement. Kalau tak ada ini pun boleh juga bagi Allah. Jangan cakap tak ada. Maksudnya dia telah menjadikan kamu tanah itu. Jadi apa tanah itu? Dia buat tilam, hamparan. Ya, firasha, hamparan. Kalau nak terjemah dengan detail, apa dia hamparan? Hamparan tanah ni rumput rampai yang manusia boleh pijak, haiwan ternakan yang manusia boleh pergi dan makan, harimau ganas manusia tak boleh ganggu tapi manusia boleh pegang kucing sama macam harimau, betul tak? Buaya manusia tak boleh musuh, itu hamparan tu. Tapi manusia, tapi Allah Ta'ala jadikan cicak macam buaya, biawak besar sikit macam buaya. Manusia boleh menikmati kejadian cicak dan biawak itu. Ya, dalam rumah cicak, di bawah rumah biawak, dalam laut buaya. Itu that's hamparan. Firasha, hamparan. Pokok kelapa sawit hijau daripada atas, itu hamparan. Itulah tuan kata allazi ja'ala al-arda firasha. Dia patutnya lakum. Jangan cakap patut, tak boleh. Lakum ini jar wa majrur, betul tak? Betul tak? Sepatutnya duduk di belakang. Tapi kenapa dia letak sini dulu? Kita kata dulu sepatutnya duduk di belakang. No, Allah Ta'ala letakkan lakum ni, walaupun dia jar wa majrur ni bab isim, diletakkan di depan ni sebab yang dia nak pentingkan di sini, kepada siapa dijadikan apa tu hamparan itu? Dijadikan hamparan itu kepada kamu. Jangan lupa kamu tu diberi hamparan. Kalau dia nak sebut hamparan dulu, dia kata allazi ja'alal arda firashan lakum. Lakum tak penting, tapi di sini lakum tu penting. Sebab tu dia letak dulu. Arda patutnya di belakang. Itu kata teori kita, teori Allah. Dia letak lakum, maknanya pentingnya hamparan itu, bumi itu sebagai hamparan bagi kamu, untuk kamu mendapat manfaat. Was-samaa'a binaa'a allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a. As-sama' ni makna langit. As-samaa'a, langit. Allazi ja'ala lakum as-samaa'a. Waw ataf. Waw ikut al-arda. Sebab itu as-sama' kena bagi atas juga. Waw ni waw ataf, dah belajar kan? Ada 8 huruf ataf. Lupa tak apa? Was-samaa'a binaa'a. Sebab saya kata begitu tu, ada satu tempat lain tu, bila saya kata waw ataf, ustaz tak ingat. Tak apa, bagus tak ingat. Beri semangat kan. Tapi jangan tak mari.
10 kali akan ingat. Huruf ataf ni pa, summa, waw, itu semua ataf. Jadi saya nak memandu tuan-tuan sampai boleh baca buku tu. Ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Arab. Buku Cik Sabwa tu, ya. Dan dia jadi langit. Ni langit. Binaa macam firasah juga. Ini bukan kategori maf'ul bih ini hal. Langit tu dalam hal keadaan binaa, satu kekuatan yang teguh yang boleh melindungi manusia daripada cahaya matahari yang panas. Sebab kalau kita kaji sains pun, hari ini matahari sudah mula tunjuk belang dia. Dia telah rapat sikit dah dengan bumi sekarang ni kan. Dah rapat sikit dah, semua ice cube ni yang juta tahun dah cair, menyebabkan banjir waktu masa. Jadi itu baru dia, sebab tu dia katakan binaa ni mana kekuatan langit tu untuk menahan daripada matahari supaya tidak dekat sangat, supaya tidak berlaku gerhana bulan dan matahari kan. Jadi ini tak main, sebab ini hal yang kita nak mainnya fa'il maf'ul bih ataupun fa'il no maf'ul bih. Akan jumpa nanti. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Tuan-tuan, ini baru satu ayat. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Habis ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Siapa-siapa yang lambat faham tu buat nasi kunyit. Kalau malu pun tak apa, niat letak kat tepi dia mari awal-awal. Tok guru saya dulu, dia kata kalau susah dapat belajar, kena banyak sedekah. Baru dapat. Jadi sedekah yang biasa pisang. Tapi pisang sekarang tak main lagi dah. Nasi kunyit lah. Dia macam pisang kuning kan. Boy. Okay. Tuan-tuan ni dah ni. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Tengok. Tengok ni. Dah ni. Fa apa ni? Fa'akhraja. Ini fi'il. Ru dia kharaja. Fi'il madi sahih salim. Kalau kharaja ni dia keluar sendiri, macam semut keluar dari lubang. Kalau fa'akhraja macam kita gali ubi, tarik. Saya gali ubi susah sangat, tak keluar, isi tak ada. Ada budak Nepal yang kerja panjat gunung tu. Kan ada panjat gunung tu kan? Dia panggil apa? Shepherd. Sekarang ni ramai orang Nepal mari jaga-jaga rumah sini. Dia kata dia bawa saya tali, ikat di kereta saya, tarik. Masuk kereta satu, tarik sekejap dia keluar buru. Saya kata kereta depan saya, tali pun ada dekat situ. Ikat tali, tak sempat masuk gear lagi, ubi dah keluar. Ubi takut. Okey, tuan-tuan. Ni fa'akhraja bihi. Bihi jawab majrur. Ini fi'il. Dalam ni ada fa'il, iaitu huwa. Ada fa'il, betul tak? Ada fa'il, betul tak? Maf'ul bih tak ada. Tengok, minas samarati. Jawab majrur. Jawab majrur ni. Jawab majrur. Ini huruf jar, ini majrur balik bawah kan? Tapi kita tahu yang dia buat keluar tu apa benda? Yang dia buat keluar tu adalah buah-buah. Tapi Tuhan tak sebut buah-buah, Tuhan sebut daripada buah-buah. Maknanya inilah dia maf'ul bih. Dia bawa dalam bentuk jar majrur. Yang dia keluar tu buah. Kenapa dia kata dia telah mengeluarkan dengannya buah-buah? Senang orang tak fikir lagi. Tapi dia kata daripada buah-buah, artinya banyak jenis buah yang dikeluarkan daripada bumi tu. Itu ahli tafsir kena terangkan. Banyak jenis buah. Tuan-tuan, banyak jenis buah
Ada yang melata, buahnya tembikai itu besar. Kenapa buah tembikai itu tak macam pokok durian, tinggi? Jatuh hancur. Kemudian ada yang tak payah tiang pokok durian, tinggi. Ada pulanya durinya jatuh tak pecah. Buah kelapa tinggi, ada sabut jatuh tak pecah. Okey, apa lagi buah? Kemudian buah-buah kacang. Kacang dah siap belum? Ada orang sebelah tu, nanti Ustaz sebut kacang. Saya nampak dia kacang-kacang tu. Ada satu tempat tu dia tak kelas pasal kacang tak tanam. Jangan kena kacang tak tanam kelas, tak kelas. Ada kacang, dia ada melata, ada memanjat orang. Ya, kalau kacang tanah kau tak panjat macam mana? Kacang kan? Kacang buncis, dia tinggi. Betik tinggi. Ada jiran saya orang Jepun, dia tanam betik dia tanam. Kita tinggi kan, betik dia semua rendah-rendah. Sebab apa? Bila dia tanam betik, Datuk, dia bentuk. Dia bentuk. Ni betik tumbuh kan. Dia bentuk dengan wayar. Jadi bola tu. Dia tinggi ni. Ambil betik, ambil buah, diikat dengan wayar. Jadi saya kata betik kena dera. Bila dia panjang, dia tarik. Bila panjang, dia tarik. Betik lagi gemuk-gemuk, buah kecil-kecil je. Dia kata di Jepun macam tu. Sebab di Jepun ni dia tak nak space banyak. Sebab bila begini dia kata baja tak banyak makan, berbanding ni kalau dia naik besar kan. Mana ada lagi kelas bab pertanian pun ada, sini je. Ni fa akhraja bihi minas samarat. Ni kita kena belajar lah ni. Minas samarat jawab majrur, tapi dia jadi maf'ul bih. Lepas tu dia kata rizqal lakum. Rizqan memang isim dari atas, tetapi bukan maf'ul bih. Dia jadi hal. Macam ni. Sama tak pattern firasha binaa rizqa. Dia jadi bumi untuk jadi hamparan. Dia jadi langit untuk jadi tempat berlindung. Binaa tu kekuatan. Dan dia jadi buah sebagai rezeki pada kita. Ini isim dari atas, tapi ini bukan maf'ul bih, ini hal. Yang kita telah belajar awal-awal dulu, hal tu. Okey. Jadi tuan-tuan, yang kita nak tengok di sini fa'il, maf'ul bih, fa'il, tak ada maf'ul bih. Yang adanya komplement. Kita lagi satu ayat. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau dah aku jadi ni semua, Tuhan kata, kamu janganlah jadi aku ni sekutu. Ada orang lain lagi yang kau semua selain daripada aku. Fala taj'alu. Okey. Bagus ni. Seronok ni tuan. Kalau tuan-tuan tak seronok juga, tak lama lagi tu. Betul, tak lama lagi seronok lah tu. Betul. Betul. Mana-mana tempat saya mengajar pun semua orang kata anak murid, tok guru lagi semangat berbandingan murid kan. Kalau tahu tak apa. Okey, fa la. Fa ni fa'atah. La ni la nahi. Okey? Ini tak main ya. Yang kita nak main ni taj'alu. Ru dia ja'ala. Ja'ala ni menjadi. Kalau fala taj'alu, jangan kamu semua menjadikan. Menjadikan apa? Lillahi. Jawab majrur. Ada fi'il, ada fa'il. Ada tak fa'il? Ru dia ja'ala, fa'il dia antum. Asal dia taj'aluna, kamu semua jadikan. Kalau dia sebut fala la nahi, jangan kamu menjadikan Allah itu andada hal. Sama dengan ni, tengok Allah Ta'ala bab. Kalau manusia bab boleh ke? Untuk Allah la taj'alu andada. Untuk bumi arda firasha. Untuk langit binaa. Untuk Allah andada.
Anda tadi bukan buat dia sekutu, tapi la taj'alu, jangan kamu jadikan Allah itu sekutu. Ini hal anda dah. Okey. Anda ni artinya sekutu. Sorry. Anda ni maf'ul bih. Anda ni maf'ul bih. Dalam kitab tu kita maf'ul bih. Maf'ul bih bukan hal. Maf'ul bih. Minta maaf. Tengok tak tu? Anda dah member kan? Member. Lepas tu dia tulis juga tu. Fala ta'jil jar majrur maf'ul bih. Dia ada dua tu. Hal Sorry, betul hal. Hal. Jangan kamu jadikan Allah itu dalam keadaan sekutu. Wa antum ta'lamun. Dua-dua boleh. Hal boleh, maf'ul bih boleh. Dia tak dua kan? Tapi saya lebih suka di situ hal, sebab dia ikut ni. Tapi ada sebut maf'ul bih pun boleh. Anda ni sekutu. Syirik anda ni artinya syirik. Ya, syirik. Dalam ni tak ada makna ya. Anda dah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ta'lamun itu fi'il mudhari'. Ya. Tentang ni ta'lamun. Cuba cari apa dia root ta'lamun. Alima. Alima. Dalam ni ada orang, iaitu ta dengan wa, antum. Ini sifir salah ni. Jadi wa antum ta'lamun, sedangkan kamu semua tahu, ya. Sebab depan ni dah ada antum kan? Samalah. Betul. Dengan ayat 23 ya. 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kamu semua ragu-ragu, fi raibin itu ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang telah kami turunkan. Nazzalna tu turunkan. Nazzalna tu turunkan. Bila saya bagi makna ni, tuan-tuan ingat je. Jangan risau, ingat je. Jangan ingat betul. Kalau nazzalna tu nuzul Quran. Nazzalna ala abdina. Ya, kita nifsahkan. Nazzalna ala abdina. Abdina. Ini ja, ini majrur. Ya. Ini mudhaf pun ilaih. Yang lupa kan? Lu dia nazala. Nazala. Fa'il dia nahnu. Ya. Nazala turun sendiri. Kalau nazala menurunkan. Jadi kami telah menurunkan ke atas hamba kami Muhammad. Di sini ada tak dia beritahu apa yang diturunkan? Maksudnya kitab lah, tapi tak ada kan? Tak ada maf'ul bih. Lepas tu ayat seterusnya yang kita nak kaji di sini fa'il. Yang adanya jawab dulu. Maf'ul bih tak ada. Ya, jika kamu semua wa in kuntum, jika kamu semua fi raibin itu nisyak dalam lagu-lagu, dalam lagu-lagu mimma ingat mimma jawab majrur, min dengan ma
Ala jar abdi majrur, abdi mudhaf, na mudhafun ilaih. Tuan jangan risau. Benda tu dia akan spontan bagi besok. Terutama sekali kalau pakai kitab ya mu'jam. Ya, bisuratin faktu. Ini dia. Jadi nazala sahih salim. Sahih salim. Faktu. 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 Ruk dia ata. Ata itu dia tiba. Datang. Pasal nazala tu pasal tak ada alif wawiyah jadi sahih salim lah kan? Sahih salim. Dia nazala tu dia tambah tasdid untuk menunjukkan menurunkan. Kalau nazala ya, nazala terus di. Ada lagi satu anzala. Anzala ni macam mayat di bawah turun. Mayat tak turun sendiri kan? Kalau mayat turun sendiri lari kan? Kalau nazala al-majid film min apa tu? Habis orang lagi mayat bergerak. Faktu lu'atan. Fa'il dia antum. Fa'il dia antum. Maksudnya maka kamu bawa lah datang. Ini fi'il amar. Ingat fi'il amar dia tak ada hum, dia ada antum dengan anta. Faktu datanglah, bawa datanglah. Ru dia atas. Ni atas. Ada hamzah, ada ya. Nak pakai mahmuz ke nak pakai mu'tal? Mu'tal. Mu'tal, mahmuz. Faktu. Lu di atas. Faktu bisuratin. Dan ni bisuratin bawa dengan satu surah. Jawa majrur. Jawa majrur. Min ja lagi. Mislihi ini majrur, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi yang banyaknya 15 tu. Faktu wad'u. Wow, ini wa atau wad'u. Apa dia dulu wad'u? Da'a ilallah. Da'a fi'il mu'tal akhir. Ada alif tu. Ada alif. Mu'tal apa? Mu'tal dia di akhir. Baru lagi. Nakis. Mu'tal nakis. Ya, da'a. Mu'tal nakis. Dalam ni ada fa'il iaitu antum. Fa'il dia antum. Seluruh kamu semua Tuhan kata. Seluruh siapa? Wad'u syuhada. Ini maf'ulun bih. Fa'il maf'ulun bih. Kum mudhafun ilaih. Jadi bila ini mudhafun ilaih, sadaran dia tak payah lagi sebut ini mudhaf. Bila ada mudhafun ilaih, dengan sendiri ada mudhaf. Tuan-tuan jangan risau kalau ada orang kata, apa dia ustaz mudhafun ilaih tak ingat, tapi hari-hari bagi tak ingat juga. Tak apa, dengar je. Saya tak pernah mim ustaz, tapi saya tak pernah dengar kata mudhafun ilaih. Tak apa, dengar je. Ini teori yang paling senang kan. Dengar saja, dengar masuk. Lama-lama tahu. Nak bagi semangat. Ayat seterusnya. Ni wa in kuntum fi raibin mimma nazal. Ingat mana jika kamu semua dalam keadaan ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami Muhammad, wahai orang kafir, faktu, maka kamu bawalah satu surah min misli yang seumpamanya. Wad'u, dan kamu panggillah pembesar-pembesar kamu, syuhada'akum,
min dunillah, selain dari Allah, jika kamu semua benar di atas apa yang kamu katakan. Fa illam taf'alu. Tengok fa'il. Lam. Fa illam taf'alu. Ya, Lam tu ada lam. okey, tuan-tuan. Ni, asal dia taf'aluna. Taf'aluna. Dalam taf'aluna ni ada orang, iaitu lu dia fa'ala. Dalam ni ada orang, iaitu antum. Iaitu te dengan wa ni memberi makna antum. Jika kamu semua, tapi di sini dia buat lam jazam. Fa'il lam. Bila ada lam, tuan-tuan, dia akan buang nun ni, ganti alif. Kita kapan lagi? Buang nun ganti alif. Tanda jazam. Kalau fi'il ni satu fi'il mufrad, lam taf'al. Jazam dia dengan sukun. Dia jazam ni, dia punya jazam putus, tak boleh buat. Kalau nafi, kalau kamu semua tak boleh buat, lam now kamu tak boleh buat. Ya, di dalam ni ada fa'il antum, tapi tak ada maf'ul bih. Ya. Lepas tu dia kata di sini walan taf'alu. Di sini jazam, di sini nasab. Tanda nasab dia buang nun ganti alif, same tanda. Tapi di sini memberi makna kamu tidak akan dapat bawa selama-lamanya. Kalau hari ni kamu tak boleh, kamu tak akan dapat bawa selama-lamanya. Ya. Okey, nampak tak? Di sini ada fi'il dia tak fa'alun. Fi'il dia tak boleh buat. Fi'il dia tak akan buat, tapi pelaku dia antum. Ya. Lepas tu Tuhan kata fattaqunna. Macam ni. Ya. Sabar tak? Fa ni maka. Ittaqu. Lu dia ittaqa. Kita tengok je, lama-lama dia boleh sendiri. Ittaqullah, ittaqa. Lu dia ittaqa ni. Takutlah kamu. Dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya antum. Fattaqu an-nara. An-nara pada atas. Ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. An-nara, takutlah kamu akan api neraka. Bila kita jumpa saja fa'il, kita rootkan dia, ittaqa. Ini gini 5 huruf. Ya, ittaqa. Cari fa'il dia antum. Dalam ni tersembunyi. Cari mangsa dia, maf'ul bih, an-nar. Mana-mana isim bahagian atas? An-nar, iaitu maf'ul bih. Allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Tuan-tuan mesti ingat ya. Yang depan ni, tuan-tuan, yang depan ni sama ada dia nak deny seperti lam atau lat. Ya. Ya, sama ada dia nak ataupun dia nak positifkan seperti dia buang lam ni. Ya, dia positifkan, itu tak kisah. Ya, yang pentingnya kita kenal ini fi'il mudhari', ini fi'il. Ya, ada madhi, ada mudhari', ada amar. Dan bila fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ataupun ada fi'il, ada fa'il, tak ada maf'ul bih. Ini nampak susah sikit. Kadang-kadang dia punya mangsa dia tak nampak jelas bahagian atas. Tak nampak jelas bahagian atas. Tapi difahami melalui makna. Sebagai contoh. Ya. Kalau tak faham makna, tak tahu mangsa. Kita ambil contoh ayat biasa ya. Contoh ayat biasa. Contoh ayat biasa. Akala Muhammad
Akala Muhammadun al-fakihata. Jelas Muhammad makan buah. Buah bahagian atas. Akala Muhammadun al-fakihata. Ini bukan ayat Quran. Fa'in maf'ul bih. Jelas tak? Okey. Yang tak jelas, dia kata akala Muhammadun ma akala Aliyun. Ali Muhammad makan Tidak. apa yang Ali Makan. makan. Muhammad makan apa yang Ali makan. Jadi kita tahu Muhammad makan apa. Dia makan apa yang Ali makan. Ini jadi mangsa. Ini jadi maf'ul. Dalam Quran banyak. Sebagai contoh, ya, tengok ayat ni. Ya. Jadi tuan-tuan, ini kita memahami, faham melalui makna. Yang ini kita faham melalui baris. Okey. Sebagai contoh. Wa Bashir. Apa dia? Ini fi'il amr. Wa Bashiri. Apa dia wa Bashiri? Bashara. Dia tak ada bashara. Bashara ya Bashiru Bashir. Bashir ni maknanya kabarkan berita baik. Jadi dalam ni ada fa'il, ini fa'il. Fa'il dia iaitu hantar. Siapa dia hantar? Muhammad. Tuhan kata, wahai Muhammad, Bashiri, berikanlah berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Kepada allazina amanu. Orang yang beriman. Allazina amanu ni yang jadi mangsa. Maf'ul bih. Kita faham melalui makna. Maf'ul bih. Jadi i'rab dia allazina amanu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Subhanallah. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء Ya Allah, Tuhan kami, aku beri daripada keburukan yang telah aku lakukan, ya Allah. Dan aku telah abai di atas dosa yang telah aku lakukan, ya Allah. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Dosa keluargaku, dosa orang aku, dosa keluargaku, ya Allah. Dan dosa guruku, ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah urusan perjalanan kami. Masukkanlah ke dalam hati kami, ya Allah, keimanan dan kemudahan serta keinsafan, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua dari segala penyakit dan segala malapetaka, ya Allah. Untuk kami dan keluarga kami. Dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup
dosa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli